Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar Allah memberkati majlis ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama dan diberikan taufik dan hidayah daripadanya, dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita akan masuk kepada kitab yang pertama, iaitu kitab Da'watul Tamah, dan kita masih berada tentang apa yang disebutkan oleh penulis berkenaan dengan hubungan di antara suami dengan isteri. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberkati hubungan-hubungan kita, dan Allah sentiasa memberikan kepada kita taufik di dalamnya insya-Allah taala. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan membacanya. Sebelum tu kita nak bilang sebab kita, iaitu Abang Azman yang selalu ikut kita dekat Masjid Abdul Razak tu kan. Ya. Dia baru terima kemalangan dengan isteri dia, agak teruk sikit sebab kena langgar bas dekat Mesir. Jadi alhamdulillah dapat bawa balik kepada di Kutai Kuat, dan patah tulang dia, banyak patah Ustaz. Usuk dia patah semua. Tapi alhamdulillah ada in stable condition lah, betul. Cuma tak tahu operation boleh buat ke tidak, tunggu MRI lah. Doakanlah semua agar dia agar 201 tiga paragraf. Sabda beliau lagi yang bermaksud, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah, sebab jika dia membenci daripadanya suatu kelakuan, dia akan memandang baik kelakuannya yang lain. Lantaran itu, seseorang manusia memerlukan sabar dan yang banyak dalam mempergauli isterinya. Mesti banyak bertolak ansur dan selalu mengambil hatinya, kerana wanita itu diciptakan Allah lemah. Nabi SAW menyifatkan mereka yang kurang akal dan agama sebagaimana kata beliau, aku tiada mendapati orang yang boleh mengalahkan lelaki yang teguh azamnya selainkan dari kamu, ataupun semaksud dengan itu. Kemudian beliau berkata lagi mengenai kaum wanita, sabar atas kelakuan mereka lebih baik daripada sabar daripada tindakan mereka, dan sabar atas tindakan mereka lebih baik dari sabar daripada api neraka. Di sini Al-Imam Al-Haddad membicarakan tentang kepentingan kesabaran bagi suami. Dan suami ini merupakan orang yang diberikan tanggungjawab untuk membawa keluarga, ataupun ketua bagi keluarganya. Maka dia memerlukan kepada kesabaran kalau sekiranya berlaku persekitaran, dan dia memerlukan kesabaran untuk menjalani tarbiyah kepada anak-anak dan juga kepada isteri. Maka ini adalah daripada nasihat Imam Al-Haddad. Maka dia mengatakan, fayahtajul insanu fi mu'asyaratihinna ila sabrin wa taraful wa husni mudara. Ada 3 perkara dia membicarakan di sini. Jadi dia mengatakan seorang manusia memerlukan kepada kesabaran apabila dia bergaul dengan isteri-isterinya. Jadi pertama sekali dia memerlukan kesabaran. Kedua, dia memerlukan kepada taraful. Apa maksud taraful? Taraful ini maksudnya jangan ambil tahu segala-galanya. Yang ini maksudnya benda-benda yang tak penting tak perlu diambil tahu. Sebab kalau kita dapat tahu sesuatu perkara, ia akan menyedihkan kita, ataupun ia akan menyebabkan kita melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya dilakukan. Ini yang dimaksudkan dengan taraful. Asal perkataan taraful, dia adalah tidak mengambil tahu. Tidak mengambil tahu. Dan saya ingat Habib Hussein Al-Haddad, dia sentiasa membicarakan tentang perkara ini. Dia mengatakan 9-10 daripada kesihatan adalah di dalam taraful. 9-10 daripada kesihatan. Yang ini maksudnya apabila seseorang itu dia mahu kesihatan, maka dia memerlukan untuk taraful. Yang ini maksudnya
tidak yakni mengambil tahu benda-benda yang tidak penting dan benda-benda yang tidak kena mengena dengan dia. Maka ini adalah yang dimaksudkan dengan yakni taraful. Sebagai misal, kita kalau ditanya yakni misalan, adakah wajar bagi seorang suami untuk sentiasa melihat handphone isterinya? Maka di sini para ulama kita menasihatkan yakni lebih afdal tidak dilakukan sedemikian. Sebab kalau kita melakukan sedemikian, mungkin kita akan lihat yakni benda-benda yang tidak ada kaitan dengan kita yang akan menyebabkan masalah nanti. Begitu juga dalam media sosial. Tidak wajar ini bagi seorang mukmin untuk membaca segala-galanya. Sebab ada benda yang mendatangkan manfaat, tetapi ada juga yang mendatangkan kemudaratan. Jadi kadang-kala yakni perkara yang taraful ini adalah perkara yang sentiasa yang ini ditekankan. Lebih-lebih lagi ini pada zaman yang kita tinggal di dalamnya. Dan ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kebaikan yang Islam ini seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berkait ini dengannya. Dan ini juga akan menyelamatkannya, dan ini juga akan menyebabkannya mendapatkan kesihatan minda dan kesihatan jasmani, dan dia akan mengelakkannya daripada kesedihan dan juga ketakutan dan sebagainya. Ini adalah perkara yang kedua. Maka Imam Al-Haddad menasihatkan pertama sekali kesabaran, kedua adalah taraful. Kalau dalam bahasa Melayu apa kita mengatakan taraful? Apa yang dikatakan dalam terjemahan? Terjemahan mengatakan apa? Kesabaran sabar atas kelakuan mereka lebih baik daripada sabar daripada tindakan mereka. Bukan, sebelum itu. Dan sabar sebelum itu. Okey, mesti banyak bertolak ansur dan selalu mengambil hatinya kerana wanita itu dikatakan Allah lemah. Nabi sebelum itu. menyifatkan mereka. Dia mengatakan boleh seorang mukmin membenci seorang mukmin. Selepas tu Dia mengatakan sebab dia membenci kepadanya suatu kelakuannya yang lain. Bukan ya, Ustaz? Selepas. Ini awalan yang kita baca. Terlepas lantaran itu seseorang manusia memerlukan sabar yang banyak dalam mempergauli isterinya. Mesti banyak bertolak ansur dan selalu mengambil hatinya. Haji. Kerana wanita itu Dia tidak terjemahkan yang ni perkataan taraful. Sebab ini Imam Al-Haddad beliau mengatakan fayahtajul insanu fi mu'asyaratihinna ila sabrin wa taraful. Maksud daripada taraful yang ni maksudnya dia tidak macam semua benda dia nak ambil tahu. Nampak tak? Ada sebahagian dari suami dia nak ambil tahu segala-galanya. Apa yang ni isteri dia WhatsApp, apa send, apa dia dalam handphone dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan banyak masalah. Ini boleh menyebabkan banyak masalah. Ia memerlukan kepada husnuzan, dan tidak wajar ini untuk kita mengambil tahu yakni segala all this macam benda-benda yang ini terperinci. Sebab ini akan menyebabkan ini masalah dalam hubungan nanti. Baik, ini adalah perkara yang kedua. Perkara yang ketiga dia mengatakan husnul mudara. Husnul mudara di sini maksudnya tolak ansur. Ini dimaksudkan dengan tolak ansur. Ada perkara kita nak kena bertolak ansur. Kita lihat ini keadaan ini misalan isteri bekerja sebagai misal. Kita kalau di Singapura misalan banyak ini isteri-isteri bekerja, maka suami pun nak kena bertolak ansur. Kalau isteri yang ni bekerja misalan pekerjaannya memenatkannya, misalan kalau dia balik dia memerlukan kepada istirahat ini sebagai misal, maka kita harus ini bertolak ansur. Dan kita harus lihat ini kepada keadaannya. Ada kalanya dia menghadapi ini masalah di tempat kerja misalan, ataupun dia menghadapi ini masalah ahli keluarganya yakni meninggal dunia dan sebagainya, maka suami nak kena bertolak ansur dalam ini muasyarah. Ini adalah perkara yang ketiga yang disebut ini oleh beliau. Dan selepas itu beliau mengatakan fa innahunna khuliqna min dha'f. Kenapa beliau menasihatkan kita untuk pertama sekali ada kesabaran, kedua tidak ambil tahu. Ini yang dimasukkan dengan apa? Sikap tidak ambil tahu dimasukkan dengan taraful. Tapi jangan kita salah faham pula. Bukan maksudnya tidak ambil tahu misalan isteri tak solat pun tak apa, kita tak perlu yang ni ambil tahu. Yang ni isteri yang ni misalan tidak menutup aurat di luar rumah ini, lebih baik ini kita jangan ambil
ambil tahu. Bukan maksudnya begitu. Yang tidak ambil tahu ini maksudnya benda-benda yang tidak penting. Benda-benda yang tidak penting, dan benda-benda yang tidak perlu untuk kita mengambil tahu. Sebab dengan kita mengambil tahu, dia tidak memberikan manfaat. Tidak ambil tahu juga tidak memberikan kemudaratan. Maka lebih afdal kita tidak ambil tahu. Nah, selepas itu beliau mengatakan sesungguhnya wanita itu dia diciptakan daripada kelemahan. Maka ini juga berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi mengatakan nuqsanul aql wad din, daripada kelemahan wanita dalam segi perasaan mereka. Kadang-kala mereka terikut-ikut dengan perasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum lelaki jangan cepat bertindak. Maka kita nak kena ada hikmah, dan kita harus lihat keadaan mereka dan masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan ini adalah perkara yang akan membantu suami untuk memahami isteri. Seperti mana kita ada hadis sebelum ini berkenaan dengan elak daripada berkeras. Sebab wanita ini ibarat apa? Seperti sesuatu yang bengkok. Kalau kita menggunakan kekerasan misalnya untuk meluruskannya, maka ini akan menyebabkan perceraian terus. Dia akan mematahkannya. Dan kalau kita meninggalkannya misalnya, maka dia juga tidak akan mendapatkan manfaat daripada mana-mana tarbiyah. Jadi ia memerlukan kepada kesederhanaan dalam muasyarah dengan mereka. Waqad wasafahunna alaihi salatu wassalam bi nuqsanil aqli wad din. Kita ada hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bandingan wanita dengan lelaki ini, wanita dia kekurangannya adalah dalam dua perkara. Pertama sekali adalah kekurangan dalam al-aql. Di sini kita ada tafsiran beberapa tafsiran berkenaan dengan al-aql. Yang kedua adalah agama. Apakah yang dimaksudkan kekurangan dengan kekurangan al-aql? Daripada tafsiran para ulama kita adalah mereka mengatakan al-aql di sini boleh maksudnya boleh membawa maksud akal itu sendiri, tetapi bukan maksudnya lelaki lebih pandai daripada wanita. Maksudnya di sini adalah kadang-kala wanita dia disebabkan perasaannya lebih daripada lelaki, ataupun emosinya lebih daripada lelaki. Maka kadang-kala apa yang akan berlaku adalah dia mengikuti emosinya lebih daripada pemikirannya. Maka dia ada kecenderungan di situ. Berbeza dengan lelaki dan sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada lelaki. Maksud yang kedua daripada al-aql adalah berkenaan dengan dia. Berkenaan dengan dia. Maksudnya apabila berlakunya satu penjenayahan ataupun pembunuhan dan sebagainya, maka berkenaan dengan dia ada sedikit perbezaan di antara lelaki dengan wanita. Perkara yang kedua yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-din. Kekurangan dalam agama. Maksud daripada kekurangan dalam agama sebab golongan wanita mereka ada haid dan nifas. Jadi apabila datang masa haid dan nifas, maka ini yang dimaksudkan dengan kekurangan dalam agama, disebabkan mereka tidak diwajibkan melakukan solat. Maka jumlah solat yang dilakukan oleh mereka berkurang daripada lelaki. Jadi ini daripada maksud apabila Nabi SAW menifatkan kekurangan akal dan kekurangan agama. Jadi kekurangan agama kita telah faham. Kekurangan akal dia boleh sama ada kita mengatakan dia balik kepada akal, disebabkan wanita lebih beremosi daripada lelaki. Itu sebab kita dalam bab penyaksian, dua saksi wanita sama dengan satu saksi daripada lelaki. Daripada juga makna daripada akal, maksud daripada akal ini adalah dalam bab jinayah. Baik. Jadi nampaknya masa berjalan dengan cepat ya.
Selepas itu Imam Al-Haddad mendatangkan hadis yang lain. Maka beliau mengatakan faqala ma ra'aitu aghlab li rajuli al-hazim min kunna atau kama qala alaihi salatu wassalam wa qad qala as-sabru anhunna khairun min as-sabri alaihin was-sabru alaihinna khairun min as-sabri 'alan nar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menifatkan kelebihan bagi seorang suami untuk bersabar yakni atas yakni isterinya. Dan ini adalah perkara yang sangat yang penting bagi yang orang lelaki yang untuk memahami dan bersabar yang ke atas mereka. Dia merupakan satu ibadah terhadap ini Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Baik, insya-Allah kita masuk kepada kitab yang kedua ya.